iaitu mata. Jadi mata kita lah, kamu tengok kat cermin tu ada 2 biji kan. Mata ni sangat penting lah. Sebab apa, dengan mata ni kita ada penglihatan, kita dapat lihat di sekeliling. Daripada penglihatan ni lah kemudian kita dapat berfikir apa yang patutnya kita buat. Jadi mata ni adalah organ deria. Jadi ini yang cikgu lukis lah tentang mata. Jadi kita pergi dulu yang pertama, struktur dia dulu. Okey, jadi struktur, kenal pasti dulu nama bagi struktur-struktur. Jadi kalau ikutkan untuk bab yang ini, sebenarnya dia lebih kurang, bukan lebih kurang, dia sebenarnya dalam biologi. Okey, biologi. Sebab sains ni terbahagi pada 3 lah yang kamu belajar ni, fizik, kimia, biologi. Jadi mata yang kamu tengok sekarang ni dekat dalam video ni, yang ni ada struktur mata. Jadi dalam biologi ni, nak belajar biologi, pertama sekali bila ada sesuatu sistem, kita kena tengok dulu, kena fahamkan dulu tentang struktur tu dulu. Lepas fahamkan struktur, bentuk dia macam mana, di mana tempat dia, rupa dia bagaimana, kemudian baru kita namakan. Lepas kita namakan, lepas tu barulah kita tahu fungsi dia. Jadi dia tersusun sikit lah. Jadi kita pergi dulu kepada struktur, kemudian kita tengok nama dia apa, kemudian kita pergi kepada fungsi bahagian ataupun struktur yang kita namakan tu. Jadi ini mata. Jadi cikgu pergi dulu yang bahagian luar sekali. Okey. Yang bahagian lapisan luar sekali iaitu kornea. Ini yang paling luar sekali lah. Jadi cikgu tulis 1 dekat sini supaya dapat tunjuk dekat kamu. Jadi kat sinilah 1 dia. Nampak tu 1. Kita ada kornea. Kita pergi dulu kepada laluan cahaya ya. Jadi laluan cahaya tu, cahaya dia melalui lapisan-lapisan ni. Kemudian baru pergi pada struktur-struktur yang mempengaruhi cahaya tu, berapa banyak yang masuk dan keluar. Okey, dia tak keluar lah, dia masuk. Boleh ya. Kemudian laluan cahaya yang kedua adalah gelemair. Jadi kita tulis 2 kat situ. Laluan cahaya yang ketiga kita ada pupil. Pupil ni ruang, rongga ataupun bukaan yang membenarkan cahaya untuk melepasi masuk ke dalam kanta mata. Jadi keempat ni kita ada kanta mata 4. Selepas kanta mata, cahaya akan pergi ke gelemaca. Nombor 5, gelemaca. Kemudian barulah dia kena pada retina. Okey, nombor 6, retina. Boleh ya? Itu adalah laluan cahaya lah. Kemudian di retina, cahaya akan ditukar ke impas saraf. Bila ditumpah ke impas saraf, dia akan dihantar ke otak. Akan dihantar ke otak oleh sel saraf lah. Akan dihantar ke otak sel saraf. Okey, ini laluan dia dulu. Okey, nombor 1 ke nombor 2 ke nombor 3 ke nombor 4 ke nombor 5 dan seterusnya nombor 6. Ini adalah laluan cahaya. Laluan cahaya. Laluan cahaya. Jadi kita pergi tengok dulu nombor 1. Kornea. Kornea adalah lapisan lut sinar. Apa maksud lapisan lut sinar? Lapisan yang boleh cahaya merentasi, melepasi. Dia tak ada masalah. Dia macam cermin tu, kalau kamu rumah sliding door, kan? Sliding door ni pintu slide. Tak tahulah bahasa Melayu dia kan. Sliding door, kaca dekat sliding door tu cahaya boleh melepasi. Kamu boleh tengok orang kat luar tu buat apa. Okey, jadi cahaya boleh melepasi. Dia lut sinar. Kemudian cahaya yang melepasi itu akan dibias fokus ke retina. Cahaya yang tu dibias dan fokus ke retina. Sebab pentingnya cahaya ni jatuh dekat retina. Kalau cahaya tak jatuh ke retina, dia akan bermasalah untuk kamu melihat apa yang berlaku di sekeliling. Okey, contoh jatuh ke titik buta. Kalau jatuh titik buta ni masalah. Nanti kita tengoklah. Boleh ya, kornea. Nombor 1. Cahaya mesti melepasi ni dulu. Okey, cahaya mesti melepasi yang ini dulu. Kita tak pergi lagi kepada organ ataupun struktur-struktur yang membantu cahaya tu. Berapa banyak dia masuk, berapa banyak dia keluar. Tak ada keluar lah, dia masuk. Yang akan kawal kuantiti cahaya, tak pergi lagi. Kita pergi pada struktur laluan cahaya. Okey, jadi laluan yang pertama adalah kornea. Kemudian dia akan bergerak ke yang kedua,
mair. Jadi gelamair ini bendalir lut sinar. Gelamair ini sendiri adalah bendalir lut sinar. Jadi kalau kamu pernah makan mata, betul ya? Memang ada orang makan mata. Cikgu pun makan mata. Mata apa? Mata ikan lah. Kari kepala ikan kan. Jadi antara bahagian yang sedap. Ada tinggi kandungan DHA. DHA ni adalah satu nutrien yang penting untuk otak ya. Dia dapat membantu ingatan kita. Dikatakan lah. Cikgu tak baca lah scientific paper yang kata macam tu. Tapi ada disebut DHA tu akan membantu otak. Jadi dia ada banyak dalam mata ikan. Jadi bila makan tu, dalam tu dia ada seolah-olah macam agar-agar. Bila makan tu akan rasa lemak dia di situ. Okey. Yang itu adalah bendalir lah. Bendalir ni dia lut sinar. Maksudnya cahaya boleh merentasi, melepasi. Dan bendalir ni, gelamair ni akan kekalkan bentuk mata. Jadi dia akan fokus cahaya ke dalam mata. Jadi yang kedua, pergerakan cahaya yang kedua, dia akan melepasi gelamair. Seterusnya dia akan lalu di pupil. Dia lalu di pupil. Pupil ni adalah bukaan tengah iris. Nanti kita tengok iris tu apa. Tapi cahaya tak lalu merentasi iris. Dia lalu dekat pupil. Jadi sebab apa? Sebab dia laluan kepada cahaya. Jadi bukaan di tengah iris. Di pupil ni juga akan kawal kuantiti cahaya. Okey. Sebenarnya yang kawal kuantiti cahaya tu iris sebenarnya. Sebab apa? Iris tu akan pastikan pupil ni buka banyak mana. Tapi tak apalah sebab dia dalam buku teks kamu, ikut je buku teks. Tak payahlah bergaduh pening kepala kan. Buku teks kata macam tu, kita ikut je lah. Cikgu tak nak argue lah maklumat ni salah ke, maklumat ni betul ke. Kalau buku teks kata macam tu, kita ikut je, senang kerja kita kan. Kemudian cahaya tu akan lalu di kanta mata. Jadi dia akan bergerak, dia akan lalu di kanta mata. Kanta mata ni adalah cembung lut sinar dan kenyal. Cembung lut sinar dan kenyal. Dia cembung. Bentuk cembung macam ni lah. Dia ada satu lagi bentuk cekung kan. Macam tu cekung. Okey. Ni cembung. Jadi cembung, kanta mata ni cembung, lut sinar dan kenyal. Dia lut sinar maksud cahaya boleh merentasi, melepasi. Kenyal. Kenyal ni apa? Contohnya macam getah. Kamu beli makanan kan, bungkus plastik, bungkus surat khabar ke, kertas ke, dalam tu ada plastik, dia bungkus dengan getah. Getah tu kenyal. Maksudnya kamu boleh tarik dia, lepas dia. Tarik dia, lepas dia. Jadi maksudnya dia kenyal. Okey, jadi maksudnya ada proses kita boleh panjangkan dia dan kita boleh pendekkan dia. Itu maksud kenyal lah. Dia akan fokus cahaya ke retina. Fokus cahaya ke retina. Maksudnya dia akan lalu juga di kanta mata cahaya tu. Kemudian cahaya akan lalu di gela maca. Okey, nombor 5, gela maca. Di sinilah gela maca. Di ruangan ni lah. Okey. Bahan jeli lut sinar. Dia akan kekalkan bola mata. Di lut sinar juga, bahan jeli lut sinar. Kekalkan bola mata. Fokus cahaya ke mata. Okey, fokus cahaya ke mata. Kemudian last sekali, cahaya akan jatuh di retina. Di retina ni ada fotoreseptor. Jadi fotoreseptor ni akan nama reseptor kan. Jadi selain daripada situ, sebenarnya dekat bawah kulit kita ada banyak reseptor lain. Reseptor kesakitan, reseptor kesejukan, reseptor kepanasan, reseptor tekanan. Di retina sendiri adalah reseptor untuk cahaya. Jadi maksudnya bila cahaya jatuh dekat reseptor tu akan hasilkan impas saraf. Jadi dia akan tukarkan cahaya kepada impas saraf. Impas saraf ni akan lalu dekat sel saraf. Sel saraf ni seolah-olah macam wire elektrik tu. Dia wire elektrik tu apa? Dia akan bawa elektrik lah. Dia bawa elektrik pergi ke lampu. Lampu keluarkan cahaya. Dia tukarkan tenaga elektrik kepada tenaga cahaya. Sekarang ni tenaga cahaya ditukar kepada tenaga elektrik, iaitu impas saraf. Contohlah, iaitu analogi dia lah. Nak bagi tahu ni ada penukaran
cahaya kepada bentuk lain. Dalam bentuk lain tu yang nak hantar maklumat pergi ke otak. Sebab cahaya tak boleh masuk ke otak. Cahaya tak boleh masuk ke otak. Yang masuk ke otak tu adalah impas saraf. Impas saraf ni apa? Maklumat tentang cahaya tu. Contohnya cahaya tu dia bawa bentuk kerusi. Cahaya tu dia bawa bentuk kerusi. Sebab kita nampak kerusi. Jadi cahaya tu dia pergi dekat kerusi tu, dia berimbas dengan kerusi tu, dia masuk ke dalam mata kita. Dia bawa image kerusi masuk ke dalam mata kita, kena pada fotoreseptor. Bentuk kerusi tu nanti yang ada dalam cahaya tu akan ditukar jadi impas saraf. Maklumat tu akan dihantar oleh sel saraf ke otak. Otak akan tafsirkan. Yang kita nampak kat depan kita tu adalah kerusi. Okay? Kerusi. Kalau ada kerusi lah kat depan tu. Kalau tak ada, benda lain lah kita nampak. Okay? Boleh ya? Itu untuk laluan cahaya. Jadi kita ada struktur-struktur lain lagi. Yang mana dia akan mempengaruhi kuantiti cahaya yang masuk. Dan satu lagi, struktur-struktur yang membantu mata ni untuk terus dapat berfungsi. Dapat terus berfungsi. Sekarang ni kita tengok pula kepada struktur-struktur lain di mata. Iris. Okay, iris nombor apa? Nombor 7. Tak pernah nampak lah. Tukar warna lain. Warna apa ni lah. Okay, nombor 7. Jadi iris nombor 7 di sini. Di situ iris nombor 7, kawal saiz pupil. Jadi pupil ni apa? Bukaan di tengah iris. Dia kawal kuantiti cahaya. Jadi maksudnya dia kawal saiz pupil. Pupil ni adalah laluan cahaya. Jadi nak tak nak iris ni secara langsungnya akan kawal saiz cahaya yang masuk melalui pupil pergi ke kanta mata. Okay, ya? Jadi iris sekali lagi kawal saiz pupil. Pupil ni adalah bukaan di tengah iris. Dia ni adalah, iris ni macam pintu sliding door tu. Jadi kalau kita buka sliding door tu, cahaya boleh lalu lah, atau orang boleh lalu. Kalau buka kecil sikit, lagi sikit orang boleh lalu. Kalau tutup, orang tak boleh lalu. Jadi pintu tu sendiri adalah iris. Bukaan tu adalah pupil. Boleh ya? Kemudian kita ada otot silia. Otot silia nombor 8. Di mana otot silia? Di sini. Kamu nak lagi jelas, tengoklah dalam buku teks. Cikgu memang ambil 100% nota ni daripada buku teks. Tak diubah langsung. Bukan tak diubah lah. Cikgu ubah dalam bentuk yang cikgu rasa mudah nak faham lah. Otot silia. Jadi di situ ada otot silia akan ubah ketebalan kanta mata. Jadi maksudnya otot silia ni dia akan tarik. Dia tarik kanta mata tu jadi kecut. Ataupun kanta mata tu jadi nipis. Kalau dia tarik kanta mata. Kalau dia lepas kanta mata tu akan jadi tebal. Jadi dia boleh ubah suai keadaan kanta mata tu. Sebab apa? Kanta mata tu dia kenyal. Sifat dia kenyal. Otot silia ni membantu dalam ubah suai cahaya yang masuk ke dalam mata. Cahaya tu dia nak dalam keadaan yang macam mana. Kalau jauh, cahaya tu melibatkan imej yang jauh, macam mana dia nak masuk. Kalau imej yang dekat, macam mana dia nak masuk. Jadi apa yang akan ubah suai kanta mata ni? Otot silia. Jadi bila sebut tentang otot ni dia boleh mengecut dan mengendur. Jadi kalau dia kecut, dia akan memendek. Kalau dia kendur, dia akan memanjang lah. Itu secara umumnya. Jadi akan ubah ketebalan kanta mata yang boleh kecut dan kendur. Seterusnya kita ada konjangtiva. Okey, konjangtiva. Konjangtiva nombor 9. Di 9 sinilah. 9 di situ. Membran lutsina. Membran lutsina melindungi sklera. Nanti kita tengok sklera tu apa. Okey. Jadi itulah, tak berapa nak kata apa, terlibat secara tak langsung lah dalam bahagian-bahagian di mata. Seterusnya kita ada ligamen penggantung nombor 10. Jadi dekat mana ligamen penggantung? Di sini. Nombor 10, ligamen
penggantung. Jadi apa fungsi ligamen penggantung? Pegang kanta mata pada kedudukannya. Jadi dia pegang. Macam kita lah pegang sesuatu kan. Sesuatu tu akan berada di tangan kita, berdiri ataupun duduk ke. Boleh ke? Sesuai ke ayat tu ya? Kita pegang sesuatu lah, kamu pegang pensel. Pensel tu sedang dipegang oleh tangan kamu. Sama juga sini, kanta mata tu disebabkan dia boleh berada di laluan tu disebabkan oleh ligamen penggantung. Ligamen penggantung ni yang menggantungkan dia. Tak susah sangat kan? Okay. Kemudian kita ada bintik kuning. Jadi bintik kuning ni adalah tempat titik paling peka cahaya. Jadi dia paling peka cahaya. Di sini banyak fotoreseptor. Jadi baguslah di situ tu sangat sensitif kepada cahaya. Jadi ada setengah orang dia memang sangat-sangat bagus terhadap penglihatan dia. Okey, dia sensitif. Kemungkinan bintik kuning dia banyak lah. Cikgu tak pastilah ya. Tapi nak bagi tahu kat sini, bintik kuning ni tempat paling peka cahaya sebab dia ada banyak fotoreseptor. Sekali lagi, apa fotoreseptor? Fotoreseptor ni adalah satu bahagian atau satu struktur yang akan menukarkan tenaga cahaya atau cahaya tu kepada impas saraf. Impas saraf ni adalah maklumat dalam bentuk elektrik. Okey, dia maklumat dalam bentuk elektrik, electrical signal yang akan dihantar oleh sel saraf ke otak. Kenapa nak hantar ke otak? Sebab di otak lah pemikiran tu berlaku. Pemikiran, memori, ingatan, okey, di situ akan berlaku pemikiran untuk memberi tindak balas yang sepatutnya terhadap persekitaran. Jadi kadang-kadang dengan penglihatan kita ni, kita dapat faham apa yang berlaku di sekeliling. Kalau benda tu tak membahayakan badan, mengganggu sistem badan, jadi atas orang tu lah untuk dia berfikir sama ada perkara tu bahaya atau tidak. Jadi apa sebenarnya yang tubuh badan ni selalu lakukan untuk memastikan kesihatan tu berada pada tahap yang paling bagus sekali. Itu adalah tujuan utama tubuh badan lah. Dan kadang-kadang dia konflik dengan apa yang kita fikirkan. Okey. Cikgu harap kamu boleh faham lah yang itu. Kemudian kita ada bintik kuning dah ya. Bintik kuning nombor 11. Di sini ada nombor 11. Kemudian kita ada koroid nombor 12. Koroid ini di sini. Koroid apa fungsi dia? Lapisan hitam cegah pantulan cahaya dalam mata. Jadi dia lapisan hitam akan cegah pantulan cahaya dalam mata. Boleh ya, ada lapisan hitam tu. Ni lapisan hitam ni. Okey. Lapisan hitam akan cegah pantulan cahaya dalam mata. Dia akan bekalkan oksigen kepada nutrien. Kemudian kita ada sklera. Sklera ni nombor 13. Sklera ni yang warna ungu ni. Dia adalah lapisan teguh. Teguh tu susahlah nak dimusnahkan dan dia kekalkan bentuk mata. Okey, kekalkan bentuk mata. Seterusnya kita ada nombor 14. 14 di sini. Kalau kamu nak jelas lagi, kamu tengok buku teks lah. Buku teks muka surat 12. Buku teks muka surat 12. Tulis sikit, MS 12, muka surat 12. 14 ni bintik buta. Bintik buta ni tidak peka cahaya, tiada fotoreseptor, tempat gentian saraf optik keluar. Jadi maksudnya di bintik buta tu, di sini itu ada gentian saraf optik keluar untuk dia pergi ke otak. Okey. Jadi sepanjang retina ni akan hantar semua maklumat iaitu impas saraf. Ni impas saraf ni pergi ke otak menggunakan gentian saraf optik ataupun sel saraf lah. Jadi ini yang pertama untuk mata. Jadi kamu belajar tentang mata pada tingkatan 3. Okey, dengan harapan bila kamu tengok mata kamu sendiri tu, kamu boleh terbayangkanlah laluan mata tu dia bergerak daripada mana ke mana.